surah An-Nisa. Tertib surah di dalam Al-Quran yang ada dengan kita ialah yang keempat. Ini surah yang keempat. Surah An-Nisa. An-Nisa maknanya perempuan, wanita. Sebab banyak ada kaitan dengan wanita dan perempuan di dalam surah ini. Bilangan ayatnya 176, Makkiyah atau Madaniyah, ini termasuk dalam surah Madaniyah lagi. Tertib turun ke 92. 92 maknanya lewat lah daripada 114 tu ke 92. Bilangan paragraf untuk kita mudah faham surah ni, kita bahagikan kepada beberapa bahagian atau paragraf. Surah An-Nisa dibahagikan kepada 9 paragraf untuk mudah kita faham, ya. Sebelum kita pergi bincangkan tentang paragraf, terlebih dahulu elok kita tengok mesej utama bagi surah ini. Mesej utama, satu, menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia, khususnya kepada ahli kitab dan orang-orang Kristian. Dua, perintah supaya orang-orang Islam bebas dari sifat nifaq. Mereka hendaklah hidup dengan ajaran tauhid. Yang ketiga, perintah supaya melahirkan masyarakat yang kukuh, bermula daripada keluarga hingga kepada sebuah negara. Ini mesej utama surah. Kalau kita perhatikan daripada awal sampai akhir, dia tak lari daripada inilah. Inilah intipati surah An-Nisa. Sepintas lalu kita tengok pembahagian paragraf itu. Paragraf 1 bermula dari ayat 1 hingga 43. Ada di sini hukum-hukum untuk melahirkan masyarakat yang baik. Untuk melahirkan masyarakat yang baik macam mana peraturannya. Yang kedua, paragraf yang kedua bermula daripada ayat 44 hingga 57. Terkandung di sini menyeru kepada ahli kitab kepada Islam. Daripada ayat 1 hingga 43, innallaha kana afuwan ghafura. Ini 43. Dalam ni beberapa ayat ni, daripada ayat 1 hingga 43 ni, apa ceritanya? Hukum-hukum atau peraturan untuk melahirkan masyarakat yang baik. Cuba perhatilah, sebab saya sudah sebut dah beberapa kali, kena ingatlah tu. Kita bukan belajar ni, belajar di sini saja. Balik, semak pula, baca pula, perhatikan yang ditulis itu betul ke tidak? Betul ke tidak? Kalau tak betul, cerita dengan saya lah. Mungkin ada lari sikit sebanyak tu, boleh jadi, boleh jadi ada. Tapi secara kasarnya kalau perhati, memang gitulah. Barulah mudah kita nak faham. Baik, paragraf 2 bermula daripada ayat 44 hingga 57. Di sini ada apa? Menyeru ahli kitab kepada Islam. 44 hingga 57. 44, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna adh-dhalalah wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Ini bermula ahli kitab ni, utu nasiban minal kitab. Daripada ayat 44 sampai 57. Dia berkait dengan ahli kitab secara umumnya, walaupun di celah-celah tu adalah sikit-sikit nasihat, peringatan atau iktibar untuk orang-orang yang beriman. Adalah tu. Lepas tu baru daripada sini 58. 58 ini termasuk dalam paragraf yang ketiga hingga 59, sikitnya 58, 59. Itu yang susah kadang-kadang nak bagi ni masuk dalam paragraf ni berapa ayat. Kadang-kadang banyak, berpuluh-puluh. Kadang-kadang satu saja. Kadang-kadang dua, macam sini 2 ayat saja. Iaitu 58, 59. Inilah paragraf yang ketiga. Hak-hak kerajaan dan rakyat.
Bila masyarakat tu besar, keluarga tu besar, lama-lama adalah kerajaan, adalah negara. Maka di situ ada kerajaan dan ada juga rakyat. Paragraf yang keempat, ayat 60 hingga 104, orang-orang munafik dan jihad. Orang munafik ni, inilah unsur perosak dalam negara Islam, dalam masyarakat Islam. Dengan sebab itu perlu bersih daripada orang-orang munafik. Paragraf yang kelima, ayat 105 hingga 115, hikmat turun Al-Quran. Paragraf 6, ayat 116 hingga 134, perselisihan di antara Bani Ismail dan Bani Israel. 116, 134 ini tentang perselisihan di antara Bani Ismail dan Bani Israel. Paragraf yang ketujuh bermula daripada ayat 135 hingga 152. Di sini terdapat perintah membersihkan diri daripada sifat nifaq dan berlaku adil dan saksama. Ini perintah supaya berlaku adil dan saksama dan membebaskan diri, membersihkan diri daripada sifat nifaq. Ini barulah lahir satu masyarakat Islam yang baik, negara Islam yang baik. Paragraf yang ke-8 daripada ayat 153 hingga 175. Di sini terdapat kritikan terhadap ahli kitab, khususnya orang-orang Kristian. Sebab kita baru lepas surah Ali Imran yang lebih banyak ditumpukan kepada orang-orang Kristian, lebih banyak ditumpukan ke situ. Jadi saki-baki dia tu ada lagi di sini. Sikit-sikit, dia tidak hilang terus. Dia tidak hilang terus. Masih ada lagi di dalam surah An-Nisa ini. Paragraf yang ke-9, iaitu ayat 176. Sebab dia terpisah ni. Sebelum ni sudah ada hukum pusaka, tapi yang ni akhir ni ada hukum pusaka juga, iaitu dalam satu ayat saja, ayat 176, undang-undang pusaka. Baiklah, kita pergi kepada perinciannya sedikit. Zaman turun surah, kebanyakan bahagian surah An-Nisa diturunkan selepas peperangan Uhud, iaitu kebanyakan bahagian surah An-Nisa diturunkan selepas peperangan Uhud, iaitu di penghujung tahun ketiga Hijrah atau pada tahun keempat Hijrah. Sekitar itulah kebanyakannya. Hujung Hijrah, 3 Hijrah dan 4 Hijrah, kebanyakannya. Sesetengah ayat surah An-Nisa pula turun di antara Ghazwah Uhud, iaitu pada bulan Syawal 3 Hijrah, dan Ghazwah Banil Mustaliq, iaitu yang berlaku pada bulan Sya'ban 6 Hijrah. Setengah-setengahnya sekitar perang Uhud dan perang Banil Mustaliq. 3, 4, 5, 6 dalam masa itu. Setengah-setengah, bukan semua. Kebanyakannya macam tadilah. Setelah kesyahidan ramai pejuang-pejuang Islam dalam peperangan Uhud, timbullah pelbagai masalah kemasyarakatan berkaitan dengan janda-janda dan anak-anak yatim. Timbul juga persoalan-persoalan berkenaan perkahwinan, mas kahwin, pusaka dan lain-lain. Di satu pihak yang lain, orang-orang munafik pula kelihatan lebih bersemangat. Pasal nampak orang Islam kena pukul, kena serangan yang dahsyat daripada pihak orang-orang kafir Quraisy. Untuk seketika orang Islam telah mengalami kekalahan dalam peristiwa itu. Dia begini, surah An-Nisa, ini surah, ataupun kita tengok sini, ini surah, ini yang ada terjemahan. Inilah surah An-Nisa. Iaitu dia bermula dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini bermula di sini.
Inilah permulaan dia seperti yang kita tengok dalam paragraf tadi. Saya rasa kita baca dulu huraian di sini semua sekali, lepas tu saya bincangkan insya-Allah. Sebelum kabilah Yahudi Banu Nadir dibuang negeri pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijrah, mengikut setengah-setengah ulama, sikap permusuhan dan kebencian orang-orang Yahudi dan munafik begitu ketara dan terserlah untuk mengukuhkan negara Islam yang baru setahun jagung. Segala pergerakan dan aktiviti mereka yang boleh menggugat kedudukan negara Islam perlu sekali diberikan perhatian khusus. Di dalam surah ini dinyatakan tentang sistem kemasyarakatan, kerajaan dan sistem keadilan Islam. Hukum-hukum tentang salat khauf, ayat 102, diturunkan dalam peristiwa Ghazwah Dzatir Riqa', mana pada tahun keempat Hijrah. Hukum-hukum tayammum, iaitu ayat 43, diturunkan dalam peristiwa Ghazwah Banil Mustaliq, iaitu pada bulan Sya'ban 6 Hijrah. Ini kalau kita perhatikan, dia sekitar tu. Walaupun kebanyakannya antara hujung tahun ketiga dan tahun keempat. Baik, ciri-ciri khusus surah ini seperti dua surah sebelum ini. Di dalam surah An-Nisa juga seruan kepada ahli kitab supaya memeluk agama Islam diberikan. Cuma seruan untuk ahli kitab lebih berbentuk tanggungjawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Kesinambungan surah An-Nisa dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Di dalam bahagian kedua surah Ali Imran telah diberikan beberapa garis panduan tentang pembentukan dan perpaduan umat. Di dalam surah An-Nisa, keterangan yang lebih mengenainya diberikan bahawa ia tidak terhad di medan perang sahaja, malah ia meliputi institusi kekeluargaan dan juga institusi-institusi negara. Ini benda yang kena perhati, ya. Kalau sebelum pada ni perlu disiplin dalam perang, dalam surah sebelum ni. Di sini diceritakan disiplin itu, ikut jaga peraturan itu bukan hanya di medan perang sahaja, tetapi meliputi institusi kekeluargaan dan juga institusi-institusi negara. Yang kedua, di dalam surah An-Nisa terdapat isyarat tentang kewujudan kerajaan Islam. Di dalam surah Al-Ma'idah selepasnya pula terdapat isyarat tentang kewujudan mahkamah-mahkamah Islam yang bertanggungjawab melaksanakan sistem kehakiman dan undang-undang jenayah. Kata kunci dan tema-tema utama di dalam surah An-Nisa. 1. Mas kahwin. Hukum tentang mas kahwin beberapa kali disebutkan di dalam surah ini. Ia menunjukkan kewajiban dan kepentingannya. Mas kahwin ni barang yang wajib, yang perlu. Bila nak kahwin, kena ada mas kahwin tu, mesti. Ia menjadi rukun, tak boleh tak ada. Ikutlah berapa banyak pun, inilah asasnya. Beberapa lafaz digunakan untuk memberi arti mas kahwin itu, seperti sadaqat wa atun nisaa sadaqatihin. Sadaqat, bukan sadaqat ni sedekah saja, mas kahwin pun ada juga. Faridah, ujur, ini semua dalam surah ni. Semua ni dalam surah ini. Andai kata mas kahwin diberikan sebanyak 1 qintar, wa ataitumuhunna qintar, 1 qintar, atau sejumlah harta yang besar sekalipun, fala ta'khudhu minhunna syai'a, ia tetap tidak boleh diambil kembali. Itu kaedahnya, kaedah mas kahwin. Yang kedua, taghut. 2 perkara telah disebutkan tentang taghut. Kes tidak boleh lagi dibawa ke hadapan taghut kerana Al-Quran telah pun diturunkan. Segala penyelesaian pertikaian yang berlaku dalam masyarakat mestilah berpandukan wahyu. Yang dimaksudkan dengan taghut di sini ialah mahkamah-mahkamah bukan Islam. Ayat 60. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bi
amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Di sini maksudnya mahkamah-mahkamah bukan Islam. Satu lagi perkara yang disebut di dalam surah ini ialah orang-orang Islam berperang dan berjihad di jalan Allah. Orang-orang kafir pula berjuang demi taghut. Taghut yang dimaksudkan di sini pula ialah gagasan dan ideologi. Berasaskan gagasan dan ideologi itulah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir mendorong pengikut-pengikut mereka supaya berperang dengan orang-orang Islam. Daripada dulu sampai sekarang pun itulah. Jangan kita ingat taghut ni berhala-berhala sahaja. Taghut ini sistem, ideologi. Sampai sekarang ni pun sampai Islam ditekan gitu gini semua, sebab nak menegakkan ideologi itulah. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Orang-orang lelaki dan perempuan diperintahkan supaya menjaga kehormatan diri. Kerana itulah dikatakan kepada kalangan lelaki, muhsinina ghaira musafihin. Maknanya kalau nak ada hubungan dengan jenis lain perempuan, mesti dengan cara yang betul, muhsinin, dengan memelihara kehormatan. Maksudnya kahwin lah. Ghaira musafihin, bukan dengan cara tak ada ikatan, tak ada hubungan suami isteri, dengan cara perzinaan, bukan begitu caranya. Dan kepada orang-orang perempuan pula dikatakan muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Ini ayat 24 hingga 25. Mestilah hubungan suami isteri, bukan dengan cara perzinaan, bukan dengan cara mengadakan hubungan persahabatan, boyfriend ataupun girlfriend, macam tu hubungan tak boleh. Itu wala muttakhidati akhdan, tetapi kena suami isteri. Itu maksudnya. Habis di situ. Itulah ringkas, secara ringkasnya. Baik. Kalau kita lihat kepada ni, kita lihat kepada surah ni. Sebelum ni dalam surah Baqarah sudah bagi dah berapa banyak panduan kan? Panduan hidup untuk orang Islam, untuk mendapat kejayaan dalam menghadapi musuh-musuhnya di satu pihak, dan untuk melayakkan diri menjadi pengganti kepada ahli kitab yang sebelumnya memimpin dunia. Untuk memimpin dunia, kita perlu terikat dengan hukum-hukum Allah. Sebahagian besarnya telah pun tersebut di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah An-Nisa ini disebutkan, dalam surah Ali Imran pun disebut juga, tapi tidak sebanyak di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah An-Nisa disebutkan permulaan ataupun asas kepada masyarakat Islam. Ini masyarakat Islam, kemudian yang membentuk sebuah negara Islam. Jadi gambaran masyarakat Islam itu macam mana yang dikehendaki, yang terikat dengan hukum-hukum Allah, dan gambaran negara Islam itu macam mana. Di sini di dalam surah An-Nisa ini diberikan. Maknanya manusia ini, mula-mulanya kenapa manusia ini ada masyarakat, ada negara. Di mana bermula? Bermulanya daripada keluarga. Mula-mula kita masing-masing, sendiri-sendiri, lelaki sendiri, perempuan sendiri. Mula-mula sejarah bersama lelaki dengan perempuan ini bermula daripada Adam. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Adam dengan Hawa. Inilah jodoh pertama. Sejarah, dalam sejarah manusia. Daripada situlah telah berada di dunia ni, Adam itu dapat anak cucu. Daripada Adam dan Hawa itulah lahirnya zuriat mereka, iaitu manusia. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada dua inilah bertaburan begitu ramai manusia, lelaki dan perempuan di muka bumi ini. Itulah permulaannya. Selain daripada kena ingat juga hubungan di antara surah ini dengan surah sebelum ni, kemarin dah kita sebut dah, iaitu surah Al-Baqarah menyebutkan Adam yang kelahirannya tanpa bapa dan tanpa ibu. Adam disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Itu Adam tu disebut. Selepas tu dalam surah Ali Imran disebutkan tentang Nabi Isa yang kelahirannya hanya dengan ada ibu saja.
bapa tak ada. Itu dua. Ni surah ni menceritakan kebiasaannya, umumnya manusia ini lahir dengan adanya ibu dan bapa. Siapa ibu bapa manusia? Adam dan Hawa. Yang kecuali lahir daripada biasa tu Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang lain. Kalau tidak, yang lain-lain tu adalah mengikut cara ini. Bila bersama lelaki dengan perempuan sebagai suami isteri khususnya, dan ini diterima oleh semua manusia, diterima oleh semua manusia di dunia ini, tak kira dia Islam atau tidak Islam. Sistem keluarga tu tetap ada di mana-mana pun selagi manusia ini tidak lenyap fitrahnya. Bila ada lelaki perempuan, dia ada anak. Bila ada anak, lelaki perempuan tu bila ada tu dia hubungan tu pun dia sudah ada hak dan tanggungjawabnya. Itu sebenarnya dalam surah ni menceritakan hak dan tanggungjawab manusia. Manusia sebagai individu, manusia sebagai suami, manusia sebagai isteri, manusia sebagai anak, manusia sebagai bapa dan sebagainya. Di sinilah dalam surah inilah disebutkan apa tanggungjawab dia. Bila kahwin tu, sekarang ni akad nikah. Kita kata pukul 10 akad nikah. Lepas tu dah ada tanggungjawab dia, dah ada hak dia. Tanggungjawab suami sebagaimana yang kita tahu dalam surah Al-Baqarah pun sudah sebut dah. Masyarakat Islam yang baik yang nak jadi pemimpin dunia, macam mana tanggungjawab dia kalau sebagai suami. Di sana sudah disebut. Sudah disebut juga bila kahwin tu dapat anak, penyusuan sudah disebut juga. Yang isteri ada hak dia, suami pun ada hak dia, dan masing-masing ada tanggungjawab. Lepas tu dapat anak. Bila dapat anak, bertambah tanggungjawab, dan bertambah orang yang mempunyai haknya, yang akan menuntut haknya daripada kita. Dia berhak menuntut daripada kita anak. Mula ada anak, ada seorang, dua orang, tiga orang dan seterusnya. Anak ada tanggungjawabnya terhadap ayah dan ibu. Ada juga haknya kait dengan ayah dan ibu, anak. Bila begitu lama-lama ayah pun jadi tua. Anak semasa kecil ayah yang jaga dia. Bila besar ayah tua ataupun sakit dan sebagainya, siapa yang nak jaga? Anak. Tanggungjawab anak nyata, jelas di situ. Dan anak pun sudah mampu bekerja pada ketika itu. Pada ketika kecil dia tidak mampu, ayah dia lah yang kena cari makan, mak dia lah yang kena masak. Bila tua atau ayah dan ibu dia sakit, macam mana? Anak itulah tanggungjawab dia akan nyata di situ. Mula-mula lagi kahwin tu sudah ada ipar, ada mertua, lama-lama berkembang jadi masyarakat, jadi satu kampung, jadi satu negeri, dan terusnya jadi sebuah negara. Bila ada negara, dia kena ada, sebab manusia bukan boleh buat sendiri semuanya. Manusia tidak dapat buat sendiri semuanya. Masing-masing ada peranan dia, masing-masing buat kerja dia. Bila begitu, kita ada satu perjanjian kemasyarakatan. Orang sekarang ni kata social contract. Ada antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat mula ada di situ. Sebelum tu tak ada. Bila ada negara, kita bagi gaji kepada dia, kita kena ada ketaatan kepada dia. Itu hak pemerintah. Yang rakyat kena bagi. Dan bila pemerintah tu rakyat bagi sampai begitu, kesetiaan dia, dan cukai pun dia ambil, apa kerajaan kena buat? Kerajaan kena buat, jagalah rakyat itu tanggungjawab dia. Tak lari daripada tanggungjawab dan hak sebenarnya. Surah ni menceritakan tentang apa tanggungjawab dan apa itu hak manusia. Manusia sebagai rakyat, manusia sebagai pemerintah, manusia sebagai suami, manusia sebagai isteri, manusia sebagai anak, sebagai bapa dan seterusnya. Banyak lagi lah, jauh dah pergilah. Ada yang ada datuk, ada nenek dan seterusnya. Ada sepupu, adalah keluarga-keluarga. Jadilah keluarga. Hubungan keluarga tu macam mana sepatutnya? Dan dalam seseorang tu hidup berumah tangga, dia akan bertemu dalam liku-liku rumah tangga, dia akan bertemu. Ada ketika dia boleh jadi tegang,
antara suami isteri pada ketika itu. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dalam surah ni lah sebut. Jangan cepat nak putus saja, nak cerai saja. Kena hantar dulu masing-masing, wakil di sebelah ni, wakil sebelah ni. Pilihlah yang cerdik di kalangan keluarga masing-masing itu untuk berunding. Mudah-mudahan dapat kekal terus lagi keluarga tu. Sebab kahwin tu bukan untuk nak berkelahi, bukan untuk bergaduh, bukan untuk bercerai, untuk kekal kalau boleh selama-lamanya sampai mati. Jadi dengan sebab itu tidak boleh mudah. Dengan sebab itulah dalam Islam ni hak cerai diberi satu pihak saja, tidak beri dua-dua pihak. Kalau dua-dua pihak lagi cepatlah bercerai berai, lagi bercepatlah hancurnya rumah tangga. Dibagi satu pihak. Ini bukan bermakna bertindak zalim atau mendiskriminasikan perempuan, tidak makna begitu. Tapi maksudnya sebab kalau boleh kita nak kekal lama hubungan keluarga itu, suami isteri itu. Maka dengan sebab itu satu pihak. Itulah antara hikmahnya. Kalau kita nak bandingkan dengan sistem lain, dia bagi perempuan pun boleh cerai juga suami, sebagaimana suami boleh cerai isteri dia. Kononnya dengan cara begitu nampak adil, bagi juga kepada kedua-dua. Islam dia fikir bukan begitu. Kita berkeluarga ni untuk kekal. Jangan mudah-mudah nak pecah, jangan mudah-mudah kita nak putus hubungan itu. Dengan sebab itu dia bagi satu pihak. Itu cara Islam. Kita dah berbeza banyak perkara lah dengan sistem lain tu. Bila ada negara kan, Sayyidina Abu Bakar kata, kalau aku menegakkan agama Allah, fa'ati'uni, kamu taat kepada aku. Kalau aku tidak mengikut ajaran Allah dan Rasul dia, tidak ada ketaatan kepada aku. Tidak ada ketaatan, tak perlu kamu taat. Kamu baru perlu taat apabila aku melaksanakan hukum Allah. Itulah pemerintah Islam. Jadi disitulah hak-hak kerajaan dan ayat 58, 59. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl in abad, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini kenegaraan ni, hubungan rakyat dengan negara, dengan pemerintah. Allah SWT menyuruh kamu, memerintahkan kamu menyerahkan amanah kepada ahlinya, kepada orang yang layak. Kita nak kahwin pun kita pilih dah, kan? Kita nak kahwin pun kita pilih dah calon suami dan isteri kita. Bahkan lebih daripada itu, keluarga pun fikir juga. Kalau nak bernegara pun itu juga, kena pilih lah. Ini tak serah amanah ni, sebab kita bukan mampu buat semua. Ada tukang rumah, ada driver taksi, ada guru, macam-macam ada. Dia tidak boleh buat semua perkara. Askar nak jaga negara, polis nak jaga keamanan, masing-masing tu ada kerja. Itu hikmatnya. Kenapa kalau kita perhatikan, kenapa dalam Quran ni terus mula-mula dengan semua hukum, semua sekali ada. Sedangkan di peringkat awal Nabi terima Al-Quran dulu hanya menekankan sudut akidah dan sudut akhlak begitu. Tetapi kenapa dalam Quran yang ada dengan kita ni disusun lagu ni? Kalau macam ni secara susunnya, ini lengkap ni. Memanglah, terutamanya kita cukup terasa sebenarnya kalau hidup di zaman sekarang. Sebab apa? Kita bukan hidup seorang, bukan hidup dalam hutan. Kita hidup dalam bandar. Dalam bandar tu ada macam-macam keperluan. Bila banyak sangat keperluan nak jaga hak masing-masing ni, kena ada pihak berkuasa. Pihak berkuasa tu daripada mana? Kita. Ini ajaran Quran ni, kita yang menentukan kerajaan itu. Nak serah kuasa, dia biar ada kelayakan. Jangan serah kepada yang tak ada kelayakan. Sebab ini amanah. Kalau kita serah kepada orang yang tak ada kelayakan, dia tak akan jadi elok lah, tak jadi cantik. Dan pemerintah tu pula kena memutuskan perkara, kena memerintah dengan adil. Memerintah dengan adil. Antahkumu bil adil. Itu tanggungjawab dia. Itu yang dia kena buat. Dan terlebih dahulu kena ada kelayakan lah. Kalau tak ada kelayakan, kita serah apa-apa pun kepada orang yang tidak layak, dia akan jadi rosak. Memang jadi rosak. Misalnya kita kata kita nak bagi yang tak ada lesen lah untuk nak bawa kereta. Kereta saja. Apatah lagi kalau kapal terbang. Tak boleh kalau dia tak ada lesen.
Apalagi kita nak utama yang tak ada lesen daripada yang ada lesen, itu terlalu tak kena. Begitu juga untuk mengajar di universiti, takkan kita nak ambil cikgu yang hanya layak untuk mengajar tadika. Biar sesuai lah. Di sini kena macam mana nak jadi pensyarah. Kalau pada segi kelulusannya perlu PhD misalnya, takkanlah kita nak letak tempat tu kerana keluarga kita, kerana kenalan kita, walaupun dia tak lulus SPM contohnya. Itu bermakna kita tidak serah amanah kepada yang sepatutnya. Ada tempat masing-masing lah dalam kehidupan kita ni, kena bagi kepada orang ahli dia. Sebab bukan semua orang boleh jadi semua perkara, boleh jadi askar semua, tidak boleh. Boleh jadi polis semua, boleh jadi tukang rumah, tak jadi. Memang Allah SWT buat kelayakan dan bakat manusia itu berlainan. Nak jadi ulama semua, tak jadi juga. Dia akan ada bahagian-bahagian. Jadi kita kena serah kepada ahli dia. Lepas tu kena taat kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum. Ulil amri ni siapa? Orang yang ahli dalam bidang masing-masing. Ahli dalam bidang masing-masing, terutamanya yang ada jawatan dia, yang diberi jawatan dia dalam negara itu. Jadi kita kena taat. Kena taat. Tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Sebab itu dia kata ati Allah, tapi kita tidak nak bincang itulah. Kalau kita nak bincang secara halus, orang panggil struktur mikro. Yang kita bincang sekarang struktur makro secara kasar. Kalau mikro di sini kita faham ati Allah wa ati'ur Rasul, ulang pula ati'u. Wa ulil amri itu dia tak sebut wa ati'u ulil amri. Kenapa begitu? Nak mengisyaratkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Ketaatan kepada ulil amri tak kira lah dia siapa, dia polis ke, dia askar ke, dia pegawai daerah ke, dia siapapun, dia bersyarat selagi dia taat kepada Allah dan Rasul, dia pun kena ikut Allah dan Rasul. Dia tak boleh buat ikut suka hati dia. Selagi tu kita kena taat. Bila dia melanggar, tak ada lagi ketaatan itu. Fala sam'a wala ta'ata. Tak perlu kita dengar cakap dia dan tak perlu kita taat kepada dia. Dan apabila berselisih dalam negara ni, banyak berselisih, banyak berselisih, dalam parlimen pun berselisih, dalam dewan negeri pun berselisih pendapat, di luar daripada itu pun berselisih juga. Kita nak rujuk mana? Apa rujukan kita? Farudduhu ilallah war Rasul. Semuanya kena rujuk kepada Allah dan Rasul. Kenapa kita kata boleh rujuk kepada Allah dan Rasul? Memang boleh, sebab Rasulullah pernah memerintah. Dia ada negara dulu, dia ada kerajaan, ada contoh dia. Tengok situ. Kalau dari segi keuangan pun, kita kata ya, kita nak rujuk pada Allah dan Rasul, macam mana? Boleh rujuk lah. Dalam Quran dan Sunnah, misalnya kita kata riba tu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Sedangkan itu perselisihannya banyak sekali berlaku. Sampai sekarang ni orang duduk pakai lagi riba tu. Dengan sebab itu kita kena ada rujukan. Kena ada rujukan. Jadi rujukannya ialah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu dalam bentuk mana? Kitab, dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah yang terdapat di dalam surah ini. Kalau kita perhatikan, itulah sekitar itulah hukum-hukum untuk melahirkan masyarakat yang baik. Kalau kita perhatikan antara ayat 1 hingga 43 tu sangat banyak. Hukum pesaka pun ada situ juga. Hukum pesaka apa semua pun ada situ. Dan hukum ni kita tak boleh ubah, tak boleh tukar dengan yang lain. Inilah yang kita sebut tadi. Tak boleh. Kalau nak ambil daripada orang lain, nak rujuk kepada yang lain, tak boleh. Itu satu kesalahan. Bila Allah SWT sudah tentukan hukumnya begini-gini, kena ikut itulah. Nak ikut cara yang lain, itu bermakna ikut taghut. Ikut taghut. Kemudian perosak dalam masyarakat Islam, dalam negara Islam, ialah munafik. Kalau negara Islam tu orang Islam semua, kalau ada sifat nifak, susah juga. Tak boleh jadi baik, tak boleh berjalan dengan sempurna. Kemudian ada jihad di situ. Saya sepintas lagu sajalah. Ini tentang anak-anak yatim. Sebab apa? Bila mati kan dalam perang Uhud tu, timbul anak yatim. Timbul anak yatim. Adalah anak yatim. Anak yatim ni nak urus macam mana? Di sini ada.
Jadi orang yang jaga harta anak yatim tu jangan tukar-tukar harta dia tu, jangan ambil, jangan menzalimi mereka. Lepas tu di sini kahwin 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kenapa begitu? Sebab kalau kita tahu latar belakang cerita ni, lepas perang Uhud lah, ramailah dah yang mati. Sahabat-sahabat tu 70 orang. Pasti tidak ada isteri ke? Kalau tidak ada isteri, siapa yang akan membela dia? Siapa yang akan jaga dia? Sebahagiannya ada ramai anak, siapa yang jaga anak dia? Pada ketika itu dikatakan kahwinlah dengan perempuan ini untuk menjaga masyarakat. Kalau tidak, anak-anak itu akan terbiar, isteri-isteri pun akan terbiar, tak ada siapa pun yang nak melindungi mereka. Ni cuba kita tengok. Maknanya jadi ada latar belakang itu. Dalam keadaan itu, pada asalnya begitulah. Dan memang boleh pun. Tapi kalau tidak dapat berlaku adil, fawahidah, maka satu saja. Ini peraturan dan undang-undang untuk membentuk keluarga. Nak jadi keluarga yang baik ni macam mana? Lepas tu kalau nak kahwin, kena bagi mas kahwin. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Nak berumah tangga, kena ada mas kahwin. Dan ini adalah wajib. Ia adalah rukun. Lepas tu kalau bagi mas kahwin itu, isteri kamu nak bagi balik kepada kamu, katakanlah nak bagi balik kepada kamu, itu tak jadi masalah, boleh. Setelah jadi hak dia. Lepas tu dia nak bagi balik, misalnya dia nak belanja, nak apa-apa buat dengan duit itu pun boleh. Bukan kata duit itu kamu tak boleh makan langsung, nak ikut mana-mana pun, bukan. Lepas tu dalam masyarakat ni ada orang yang tak cerdik. Bukan semuanya orang yang cerdik. As-sufaha tu mana orang yang cerdik, kanak-kanak ke yang masih belum boleh berfikir, ataupun orang-orang yang memang tidak tahu menguruskan harta benda dia. Maka masyarakat kena jaga, keluarga kena jaga, jangan serahkan harta benda kepada orang-orang yang tak cerdik, orang-orang yang bodoh. Sebab apa? Harta itu ada nilainya. Ia adalah qiyaman, adalah penegak kehidupan kita, tulang belakang dalam kehidupan ini. Harta-harta ni kena tahu nilai dia. Jadi orang yang jaga, walau bagaimanapun, mereka yang tak tahu mengurus harta tu kena jaga juga, kena pakai juga, kena makan juga. Siapa yang nak jaga? Orang lain lah, keluarga. Kalau keluarga tak ada, tidak mampu, kerajaan. Itu hubungannya. Begitulah cara. Lepas tu wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ini cerita tentang anak yatim. Anak yatim ni sampai bila dia dipanggil yatim. Lepas tu bila dia boleh pegang, kalau dia ada harta dia boleh uruskan harta dia sendiri, iaitu bila dia cerdik. Fa in anastum minhum rusyda, bila kamu rasakan mereka ini sudah cerdik, maka bagilah dia uruskan harta dia sendiri. Sebelum itu jangan bagi kepada orang yang tidak tahu mengurus harta, sebab boleh jadi harta dia akan lenyap, hilang begitu saja. Nak dapat harta tu bukan senang, dan harta tu mungkin diwarisi daripada ayah dia yang meninggal dunia. Ayah dia nak dapat harta tu bukan senang, jadi kena tolong jaga. Kalau tak ada orang yang nak jaga keluarga, kerajaan ada, kerajaan lah yang kena uruskan benda ni. Ini antaranya lah. Dari segi pesaka, lelaki pun ada hak, ada bahagian dia dapat pesaka daripada ibu bapa dia yang meninggal dunia. Perempuan pun sama, ada juga hak dia. Walin nisa nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Ini tentang pesaka ni. Ini semua tentang pesaka. Tentang pesaka di berapa bahagian, orang ni dapat berapa bahagian. Ini disebut walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu mendapat separuh daripada harta peninggalan isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Kalau mereka ada anak, kamu hanya dapat 1/4 saja daripada peninggalan mereka. Ini contohnya. Ada bahagian-bahagian dia sebutkan di sini. Dan ini dikatakan hududullah. Hududullah, ketetapan Allah. Jadi kita tak boleh baiki hukum pesaka ni tukar dengan yang lain, tak boleh. Kena pakai yang ni lah, kena pakai yang ini. Kemudian dalam masyarakat ni kadang-kadang ada orang kata salah laku seksual, berlaku hubungan seks antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Macam mana nak buat? Di sini ada wallati ya'tinal fahishata di sini, di dalam ayat ni. Ini nak jaga keluarga lah, nak jaga manusia ni biar jadi dia tu berguna kepada masyarakat, supaya dia tidak sewenang-wenang.
tidak melakukan sesuatu yang salah yang menyebabkan orang Islam itu tidak layak untuk jadi pemimpin, untuk memimpin dunia, untuk mengganti ahli kitab. Ini semua, ini tentang mas kahwin pula. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Nak paksa mereka bagi balik mas kahwin apa semua tu, itu tak boleh. Dan perintah Allah supaya bergaul dengan isteri dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dalam hubungan suami isteri kadang-kadang ada benda banyak kita tak setuju, kita tak suka. Tapi kena ingat, jangan cepat nak bercerai. Boleh jadi yang kamu tak suka tu ada satu perkara, sedangkan ada banyak lagi perkara lain yang lebih pada dia. Kalau kamu tukar pun belum tentu juga dapat yang seperti itu. Mungkin dia ada kelebihan lain, ada kurang pula di lain. Jadi tak sudah kalau macam tu. Dengan sebab itu kena jaga keluarga dengan baik. Itulah seterusnya. Dan di sini juga disebut siapa yang tidak boleh kita kahwini. Mahram, maksudnya mahram tu siapa? Jangan kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang telah dikahwini oleh bapa-bapa kamu dulu. Mana isteri ayah kita, mak tiri kita, tak boleh kahwin. Ni kalau tak ada peraturan macam ni, kita nak tahu macam mana? Orang ni boleh, orang ni tak boleh. Ikut suka hatilah. Ikut suka hati dah jadi. Di sini disebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum dan seterusnya. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, makcik-makcik kamu sebelah ayah, sebelah ibu. Di sini semua disebut di sini. Ditujukan kepada lelaki. Yang sebaliknya perempuan samalah. Mana samalah gitu. Nak kahwin dengan anak tak boleh. Nak kahwin dengan adik-adik lelaki tak boleh. Gitulah sebaliknya. Lepas tu dengan hamba sahaya. Di zaman dulu ada hamba sahaya. Ini semua ni peraturan-peraturan yang patut, yang kena ikut. Macam mana caranya? Kena ikut. Panjanglah di sini. Lepas tu jangan dalam masyarakat ni makan harta sebahagian kamu dengan cara yang tidak betul. Mestilah kena dengan cara pertukaran. Ada pertukaran dalam bentuk perniagaan dan sebagainya. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, dengan sukarela, dengan persetujuan kedua belah pihak. Jangan ambil harta, makan harta orang lain dengan cara yang tidak betul. Ini cara pergaulan dalam masyarakat. Jangan bunuh diri kamu. Mana makan harta orang lain itu kira bunuh diri. Macam kita bunuh diri kita, bunuh masyarakat kita. Ada sesiapa yang buat begitu, tak betul dalam urusan muamalahnya, perniagaannya, sewa menyewanya dan sebagainya, fasawfa nuslihi nara, kami akan masukkannya ke dalam neraka. Itu akibatnya neraka, dosa besar. Ini semua peraturan-peraturan hidup. Kadang-kadang dalam hidup ni kita akan dapati isteri kita lebih kaya atau suami kita lebih kaya. Jangan berdengki. Di sini disebut jangan berdengki. Dan perempuan ada hak dia, lelaki pun ada hak dia. Perempuan boleh memiliki harta sendiri, suami boleh milik harta sendiri. Ini dalam ayat ni. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan berdengki terhadap satu sama lain. Orang yang Allah SWT bagi kaya, biarlah dia kaya. Alhamdulillah dia kaya. Kalau kita nak jadi kaya, kena cari jalan seperti dia. Macam mana dia buat? Gitulah caranya. Lirijali nasibum mimma iktasabu, lelaki ada hak untuk memiliki harta daripada hasil usahanya. Perempuan pun sama. Bukan perempuan ini tidak boleh berusaha, tidak boleh bekerja, tidak boleh cari duit. Bukan begitu cara dalam Islam ni. Cuba kita tengok di sini. Dan begitulah seterusnya. Daripada individu, daripada suami isteri, keluarga, masyarakat sampai ke peringkat negara sudah ada sebut di sini. Sudah ada sebut di dalam surah An-Nisa.